Seperti mana yang dijanjikan, dalam bicara syariah kita nak bercakap tentang anak angkat, tapi lebih kepada konflik yang berlaku dalam soalan anak angkat ni. Yang ini berkaitan dengan syariah lah kan. Ya. Jadi bagaimana prosesnya, bagaimana agaknya tuntutannya, pengurusan harta, pusaka dan sebagainya. Jadi kita bawa ke studio dalam bicara syariah kita ialah Peguam Muhammad Ridwan Husin untuk bersama-sama berbincang berkenaan dengan anak angkat ini. Kalau anda ingin berinteraksi juga bersama dengan kami, jangan lupa talian telefon kami 0322828578 atau 8579. Telefon terus dan bertanya dengan kita tentang bagaimana nak selesaikan proses anak angkat ini. Baik. Hari ini kita dapat lihat masyarakat kita memang bukan nak kata trend, tapi macam ianya dah banyak pihak yang mengambil anak angkat. Tak kira lah anak angkat tempatan ataupun ada yang dari luar negara. Jadi proses sebenarnya untuk mengambil anak angkat ni mengikut saluran yang betul tu macam mana? Okey, Zul dengan Hanif. Sebenarnya cerita pasal anak angkat ni dia merupakan satu adat yang telah diperundangkan dan sebab tu kita buat akta pengangkatan dan juga akta pendaftaran pengangkatan tu. Sebab itulah untuk proses membuat ataupun memohon anak angkat ni, sebenarnya undang-undang telah memberikan ruang dan peluang yang cukup besar kepada mana-mana pasangan ataupun orang yang ingin mengambil anak angkat ini. Selalunya pertamanya adalah melalui proses ada orang yang terus ambil anak angkat tersebut daripada pasangan, ambil anak tersebut, so kita ambil, pergi dekat JPN, ambil borang, ada satu borang, isi borang dan juga perlu dicop dengan persetujuan sumpah. Yang bahawa dalam borang itu tulislah saya dengan ini menyerahkan kepada sekian dan berjanji untuk tidak menuntut balik. So dalam 2 tahun terus kita daftarkan di JPN dan JPN akan keluarkan sijil pengangkatan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, boleh mohon di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Contohnya tiba-tiba nak keluar pergi kerja, ada orang buang pula bayi depan rumah, daripada bayi itu dibuang ataupun dikerat 15 sebagai contohnya, ambil budak itu sebagai anak angkat, daftar ke JKM dan JKM akan menilangkan siasatan. Akan menilangkan siasatan, contohnya awak kerja apa, ekonomi macam mana, boleh tak you menyayangi budak itu dengan baik. So dalam tempoh yang 2 tahun itu, sekiranya anda memenuhi kriteria yang ingin dikeluarkan oleh JKM yang memang menjaga kanak-kanak, dia punya kesihatan kanak-kanak baik, perubatan, pendidikan boleh jaga ataupun tidak. Itu dia punya prosedur lah dan boleh didaftarkan sebagai anak itu sebagai 2 tahun. Maksudnya memang kena tunggu 2 tahun jugalah baru boleh disahkan. 2 tahun tu memang proses ni lah. Jangan tanya saya kenapa 2 tahun. Tapi kena ambil masa 2 tahun. Memang 2 tahun. Baik, kita yang luar negara sama prosesnya. Sama. Luar negara juga sebenarnya yang penting anak tersebut duduk dekat Malaysia mastautin 2 tahun. Itu memang tempohnya. Boleh daftar saja. Macam tu juga kalau orang budak-budak Malaysia tapi ibu bapa luar negara. Orang yang nak ambil kat 2 orang yang ibu bapa tu duduk kat Malaysia 2 tahun jaga budak tu di Malaysia. Baru selayaknya dia akan dapat tu. Ikut saja undang-undang boleh. Tapi prosesnya akan mengambil 2 tahun. 2 tahun. Okey, saya nak fikirkan kalau contohnya seorang ibu tu macam saya dah ambil anak, anak angkat, lepas tu kita nak menjaga privacy supaya contoh kita tahu asal usul anak tu di mana. Contohnya kita jumpa depan rumah. Tiba-tiba satu hari nanti ibu kandungnya dia kata ni anak saya nak ambil balik. Saya lah orang yang letakkan saya lah orang yang letakkannya tu. Ada tak kes yang kita boleh kongsikan sebagai iktibar lah kepada semua? Untuk menjawab sama ada ibu kandung ni boleh atau tidak dia ambil balik anak itu, saya kena berjawab berhati-hati sebab penonton di rumah dia sudah berdebar-debar nak menunggu. Boleh tak ibu kandung ni ambil balik anak tersebut? Sebenarnya boleh, tapi bagi saya tidak digalakkan. Kenapa? Sebab ada satu kes di Kuantan, di Pahang, dia dah bagi budak tu dekat anak angkat. Ada kontrak yang saya tidak akan mengambil semula, tapi dia ambil balik budak tu sebab dia dah habis belajar. Masa tu dia bagi sebenarnya keluarga angkat tu adalah kakak adik dia pun. So saudara ambil anak angkat ni lah. Kemudian mahkamah mengesahkan bahawa dipulangkan kepada ibu kandung sebab peruntukan di mahkamah syariah melalui penjagaannya. Terutamanya adalah ibu kepada ibu, bapa dan tak ada pun kepada ibu angkat sekiranya ada tak ada. Kerana itulah penjagaan diberikan kepada ibu. Tapi kita faham itu berdasarkan kepada undang-undang, walaupun boleh kita kena faham berkaitan dengan hukum syarak. Kita dah janji tak nak tuntut balik. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan dalam surah Al-Maidah ayat pertama, ya ayyuhallazina amanu ufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah perjanjian-perjanjian. Maknanya dah redha bagi, maknanya anda perlu redha bahawa orang itu akan jaga.
Redha bi syai'in wa redha bima yatawalladu minhu. Itu maksudnya. Sebab itulah kita sebagai orang Melayu ni Zulhani ya, kita sangat pantang bila orang tidak memungkiri janji. Kita beri dengan tangan kanan, namun dia rampas balik dengan tangan kiri. Buruk siku namanya. Walaupun buruk siku namanya. Sebab itu dah dalam, walaupun mahkamah syariah memberikan kepada ibu kandung dalam kes tersebut, tapi sebenarnya verdik ataupun alasan penghakiman tetap hakim kata perbuatan itu adalah perbuatan yang zalim. Sebab dah bagi. Kalau nak ambil balik, jangan bagi awal-awal, betul? Betul. Sebab dia akan menguruskan hati banyak pihak. Okey, bagi pihak ibu dan juga bapa angkat itu, apa hak dia untuk kita nak mengelak perkara itu akan berlaku dalam tempoh 10 ke 13 tahun lagi ke? Maknanya dia ada hak supaya belum macam tuntut dia kata tak boleh. Dah ada janji tak boleh ambil dah. Macam mana cara sekalipun? Sebenarnya dalam undang-undang sivil, kontrak pengangkatan itu adalah sesuatu yang muktamad. Tapi di mahkamah syariah, tidak. Mahkamah syariah boleh batalkan kontrak itu. Macam kes yang sebut-sebut tadi, mahkamah batalkan perjanjian itu. Cuma kalaulah dia ambil balik anak yang telah dibagi itu, yang ibu bapa angkat ni dia boleh tuntut every single cent yang berapa puluh tahun dia jaga budak tu. Sebab ambil balik kan, tuntut semua bayaran tu. Tuntut balik daripada ibu kandung dia. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. Kalau baik ni perasaan ni kan. Tuntutlah. Geram. Okey, baik. Kita ada pemanggil. Jangan emosi ni. Jangan emosi. Okey, baik. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya Aizat. Aizat ya? Okey, baik. Teruskan Aizat. Saya minta maaf, mungkin soalan saya ni keluar sikit daripada tajuk yang tengah dibincangkan sekarang. Berkaitan dengan anak angkat lah. So, family saya dah ambil anak angkat mungkin dalam 9 tahun yang lalu. Baik. So, dia bukan warga negara Malaysia. So, kita ambil daripada warga negara Indonesia lah, mak bapak yang tak boleh nak sara anak. Dan dia nak balik ke Indonesia. And then kami ambil anak dia lah sebab dia tak mampu untuk bawa balik sebab tak ada duit nak buat cost semua everything. Lepas tu, dah 2-3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, kita orang nak daftarkan untuk warga negara lah. Sebab dia bukan warga negara sini kan. And then kita dah buat pendaftaran, kita dah buat semua akad sumpah, apa benda, everything, semua everything kita dah buat. Sampai satu masa dapat keputusan, gagal. Lepas tu, sekarang ni saya telefon balik kepada kementerian yang sepatutnya tu. Saya tanya kenapa gagal, dia kata tak tahu. Lepas tu macam mana sekarang? Sebab dah 9 tahun dah duduk sini. Sepatutnya kalau saya tanya pada pihak sekolah, dia kata dah sepatutnya dah patut dapat dah taraf warga negara tu. Pada menetap oleh 9 tahun, kami dah jaga dia 9 tahun. Okey, ada soalan nak tanya pada Cik Hasan ya? Aizat. Ya. Dia bukan soalan, dia terus kepada jawapan. Okey, tak apa, suruh dia dengar saja di TV. Dengarkan jawapan Aizat ya. Okey, baik. Okey, terima kasih. Okey, dia macam mana Zul? Hani. Anak angkat dia bukan macam perkahwinan. Dia boleh jadi dia boleh jadi penduduk tetap atau warga negara. Walaupun dia ambil anak angkat daripada Indonesia, dia tidak akan mewarganegarakan anak angkat itu. Tidak automatik warga negara masih saya, tapi cuma hanya anak angkat saja. Itu taraf dia. Anak angkat tidak akan mewarganegarakan. Okey, jadi walaupun dah duduk lama ke apa ke, belum boleh. Itu hanya ada sijil pengangkatan tu je. Okey. Baik. Jadi bagaimana pula proses selepas itu? Kalau warga negaranya bukan warga negara Malaysia tetapi dah duduk sini lama, sekolah kat sini. Jadi proses persekolahan tu pun ada masalah juga nanti sebab tak ada apa kad pengenalan dan sebagainya. Itu memang kita tak boleh nak buat apalah sebab itu prosedur Kementerian Pendidikan kita kan. So kenalah hantar kat sekolah swasta tu kalau nak, sebab yang penting anak angkat. Itu risiko ambil warga negara. Ada ramai lagi orang Malaysia ambil orang Malaysia saja sebagai anak angkat kan. Tak memeningkan keadaan. Tidak memeningkan. Okey, baik. Kita ada pemanggil lagi di talian. Puan Rohani. Assalamualaikum. Puan Mahani. Waalaikumsalam. Silakan. Puan, silakan. Saya nak tanya Puan cara mengambil anak angkat. Dia tu bukan orang sini, orang Indon. Okey. Jadi dia nak bagi anak tu sebab dia lihat anak itu anak tak sesara. Tapi bagaimana cara untuk mengambilnya? Baik. Itu saja soalan kita, Puan Mahani. Adakah kita perlu mendaftar? Okey. Puan, ada soalan? Ya? Siapa yang nak ambil anak ni sebenarnya? Anak saya. Sebab dia tak ada anak kan. Okey. Baik. Puan orang Malaysia ya? Saya orang Malaysia, anak-anak semua orang Malaysia. Berapa tahun dah bagi dekat orang itu?
belum ambil lagi sebab dia Merancang nak ambil. Merancang untuk ambil. So puan nak bagi tak? Bukan saya nak bagi. Dia nak ambil anak bukan warga negara. Warga negara bukan Indonesia. Malaysia di Indonesia. Tapi tidak sah taraf. Saya orang Malaysia. So orang yang nak ambil tu perempuan lah ya? Anak saya. Oh. Suami isteri lah. Okey. Baik. Nak Okey. ambil anak angkat. Baik. Kita faham. Baik, nanti kita dengar jawapannya Puan Mahani. Maknanya yang anak kepada Puan Mahani, suami isteri dia nak ambil anak angkat. Tapi anak angkat tu tak sah taraf tapi dari Indonesia. Oh. Dia macam tadilah saya cakap, macam tadi juga dia kena ambil anak tu 2 tahun dia kena jaga. Lepas tu berkaitan dengan anak sah taraf ni, dia sebenarnya boleh je daftarkan, tak ada masalah, cuma jangan dinasabkan kepada bapanya saja. Boleh didaftarkan. Boleh didaftarkan, tak ada masalah. Okey. Tapi prosesnya sama jugalah 2 tahun tadi itulah. Sama juga. Soal nasab tadi kan, kalau dulu dalam kad pengenalan boleh dicetak sebagai dia tak letak binti tetapi dia letak kita sebut sebagai apa nama terus. Nama ataupun nama bapa itu selepas digugurkanlah sebenarnya saya difahamkan di Jabatan Pendaftaran sekali. Contohnya nama anak contohnya Alif. Ayahnya nama saya Ridwan, ayah angkat sebagai contohnya. Letaklah Alif Ridwan bin tetap ayah kandung orang tu. Tapi kalau anak tu tidak sah taraf, bin Abdullah lah. Tak ada masalah, boleh. Maksudnya kena ada bin tu jugalah ataupun bin tu kena. Jangan dinasabkan. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala dia menegur Nabi dalam kisah Zaid bin Harisah, jangan nasabkan kepada anak angkat itu dengan nama awak. Itu isunya. Okey. Baik, kita ada pemanggil lagi di talian. Assalamualaikum, selamat pagi Encik Jamaluddin. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Teruskan Encik Jamaluddin. Okey, saya nak tanya kepada pihak hukum ni. Ya. Saya dah ambil anak angkat daripada dia Salih ambil. Jadi waktu sebelah arwah isteri saya lah. Lepas tu bila arwah isteri saya dia buat nama KWSP tu atas nama dia. KWSP. Ada kata yang harta tu saya boleh makan separuh pada benda itu. Okey. Maksudnya penama kepada KWSP itu diletakkan kepada anak angkat ni. Okey. Saya tak ada anak. Kami dah 18 tahun dah. Okey, jadi ada seorang ni lah anak angkat ni Seorang ni je. Berapa umur dia sekarang? 18. 18. Okey. Baik. Kita dengar jawapan Okey. Ya. Penama dalam KWSP ni boleh letak siapa-siapa saja penama. Tapi penama bila letak dalam KWSP dia bukan penerima. Dia hanya just pemegang amanah. Kalau siapa-siapa meninggal, dia akan distributekan kepada waris yang ni. Saya faham maksud Cik Jamaluddin itu mungkin dia akan efek kepada harta pusaka dan sebagainya. Untuk anak angkat ni memang dia tidak ada hak untuk menuntut pusaka dan sebagainya. Tapi undang-undang Islam itu dia bersifat komplit. Okey, you tak nak bagi anak angkat tidak menerima pusaka, kita boleh buat secara wasiat ataupun hibah. Sebab itulah dalam wasiat pun boleh letak nama anak angkat asalkan jangan melebihi 1/3. Macam tu sebagai contohnya. Okey. Jadi proses tuan yang memanggil ni tadi macam mana agaknya sekiranya penamanya itu nama anak angkat ni, jadi proses nak tuntut pergi ke Amanah-Raya ataupun mungkin faraid sebab suami perlu ada haknya sendiri. Sekiranya Encik Jamaluddin dia meninggal, isterinya yang meninggal ni sekarang duit isteri. Duit isteri. Kita pergi kepada Mahkamah Syariah, dapatkan sijil faraid. Dapat sijil faraid, Mahkamah Syariah dia akan berapa persen yang akan diperolehi oleh pihak-pihak. Kemudian kita akan pergi ke bahagian penguasaan di pejabat tanah untuk tentukan surat kuasa wakil. Siapa yang akan menguruskan harta tersebut. Contohnya di KWSP, kuasa wakilnya adalah anak angkat tersebut. Anak angkat tersebut dia hanya akan mendistributkan mengikut faraid tersebut. Berapa? Jadi kalau 1/2 lah. Dalam faraid anak angkat tu tak adalah kan? Ada bahagian dia. Tapi tiba-tiba ada pula isteri tu tinggalkan wasiat. Jadi terpakailah wasiat itu. Maknanya wasiat dulu, habiskan wasiat dah habis, lebih tu baru buat faraid kepada suami atau anak-anak. Okey, baik. Ada tidak isu-isu yang menarik, yang luar biasa yang berkaitan dengan anak angkat ini yang pernah dikendalikan oleh Cik Ridwan sebelum ni yang boleh dikongsi sama
Okey, dia tak ada kes yang agak menarik lah. Cuma ada satu kes barulah yang saya ingin berkongsi. Dia bagi anak ni kepada keluarga angkat. Tiba-tiba dia minum, kenapa? Aku macam kenal pula budak yang minta sedekah. Rupanya itu anak dia. So, dia ambil anak angkat itu adalah untuk kepentingan peribadi dia, untuk suruh budak tu di rumah. So, macam saya cakap tadi, ibu yang sebenarnya sekiranya wujud mudarat yang macam tu, kau ambil anak aku, kau suruh minta derma pula, faham kan? So, boleh filekan di mahkamah untuk mencabar, ambil balik. Sebab wujud satu kemudaratan dan tidak ada kebajikan kepada anak tersebut. Boleh, tidak ada masalah. Maksudnya seandainya kita serahkan anak angkat tu dan kebajikannya tidak dijaga, kita mempunyai hak untuk ambil balik. Kebajikan nombor satu. Jaga makan, minum, pakai dia, belajar kat mana, itu nombor satu. Okey. Baik. Akhirnya sebagai pesanan bagi mereka yang ambil anak angkat ataupun yang dah ada sedia ada anak angkat, apa hak-hak mereka, dan sebagai ibu kandung dan juga sebagai anak angkat, apa hak-hak mereka sebagai menutup bicara kita topik kita ini. Hak-hak anak angkat ni, okey. Yang pertama saya katakan, mengambil anak angkat adalah sebagai satu sunnah. Sunnah yang perlu kita ambil daripada orang buang anak, kita perlu ambil. Rasulullah pun mempraktikkan anak angkat ini sebagai satu sunnah. Orang Melayu ni bila cakap sunnah, poligami je. So ambil anak angkat ni, okey. Yang keduanya, kalau orang yang nak bagi anak angkat tu istikharah, fikir panjang-panjang. Kalau nak bagi, terus bagi. Janganlah nak minta balik, kesian ke orang kan. Dan yang menerima anak angkat, jaga anak angkat betul-betul. Cuma isu-isu kemasyarakatan pada hari ini, mentaliti orang cakap anak angkat ini sebagai second class. Jangan macam tu. Penonton di rumah dia kena fikir juga. Anak angkat ini walaupun dia sebagai anak angkat yang diangkat dan diterima sebagai ahli keluarga, kita kena fikir, kena bagi tahu dia Ayu adalah anak angkat, dan tak payah malu pun ambil anak angkat. Jangan berselindung lah. Jangan berselindung. Bagi tahu dia orang, sebab kita ni sebagai ibu bapa kena bagi tahu, mencorakkan dia orang. Sebab ambil anak angkat tak malu pun, bukan anak ikan pun kan. Itu juga hak mereka untuk mereka tahu. Meskipun dari kecil, kita ucapkan banyak-banyak terima kasih pada Encik Rizwan kerana bersama dengan kita pada pagi dalam Bicara Syariah, bercerita tentang konflik anak angkat. Kita nak memberi pesanan juga pada anda, anak-anak, tak kira lah anak sendiri, anak angkat. Ini anak-anak. Pastikan kita berikan pemantauan yang sepenuhnya kepada anak-anak. Apa saja kita lakukan, kita kena tengok betul-betul. Jangan kita biar dia begitu saja. Betul. Okey, bahaya ni, sekarang ni. Musim cuti sekolah pula, jadi takut kita pun sibuk bekerja dan anak-anak ni ada kat rumah, takut dia pun keluar tak ke mana-mana hala kan. Jadi kena bagi perhatian dan juga pemantauan yang rapi.